What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Gila Subhanallah. Memang OP habis chapter kali ni. Memang dah tak ada nak relax lagi dah chapter kali ni. Bayangkan seluruh chapter tu hanya menceritakan pasal pertarungan ke atas kepala Onigashima saja. And yes, dalam chapter kali ni juga kita dapat tengok yang 5 worst generation ni memang different level dari 9 Red Scabbard. Banyak jurus-jurus yang digunakan untuk mengalahkan pasukan Red Scabbard tak berkesan untuk 5 worst generation ni. Dan serangan-serangan diorang juga memang jauh lebih advance dari Red Scabbard. Sorry kepada fan Red Scabbard, bukan aku bermaksud untuk merendahkan diorang. It just every character is unique. Every character juga diorang ada tahap-tahap kekuatan yang diorang dah berjaya untuk unlock. Alright, chapter 1002 bilik 1 bertajuk Empress versus the New Generation atau Maharaja menentang generasi baharu. Di cover page chapter kali ini kita dapat melihat Rob Lucci sedang memberi makan kepada burung merpati kat situ. Dan kalau korang perhati betul-betul, setiap burung merpati kat sini ada personality diorang masing-masing. Ada berambut afro lah, ada yang rambut pendek lah, ada yang rambut panjang lah. Dan kita boleh tengok juga Hattori, iaitu burung merpati milik Rob Lucci. Muka dia macam pelik dan kehairanan je lah. Mungkin dia risau kot nanti Lucci dah tak nak kawan dengan dia. Okey, tak apa, aku tak nak hurai panjang sangat untuk cover page ni. So jom kita langsung saja untuk membongkar what happened in this chapter. Cuma dengan aku sekarang ni, aku ada channel YouTube Denzo Comics. Denzo minta bantuan kita supaya channel dia dapat hit 10,000 subscriber. Dan sekarang ni dia baru ada 1.24k subscribers setakat video ni dihasilkan lah. Dan sekarang dia telah pun menghasilkan 30 videos, dan video yang paling tinggi views pun adalah sebanyak 1000 views. So jom geng, kita sama-sama bantu Denzo untuk capai target dia. Dan satu lagi, IG shop Tishatsu 99. Tishatsu menawarkan t-shirt anime yang sangat-sangat menarik. Baru-baru ni dia ada hadiahkan aku 3 helai baju, dan aku dah tengok sendiri baju-baju dia. Semuanya cantik, semua macam dalam gambar. Ada banyak pilihan baju. Kalau korang boleh tengok kat IG dia, ada t-shirt One Piece, Naruto, Dragon Ball dan banyak lagi. Dan in future, Tishatsu akan menghasilkan lebih banyak t-shirt yang menarik. So guys, jangan lupa follow IG dia untuk mendapatkan update terkini dan segera dapatkan baju-baju yang menarik dari IG shop Tishatsu 99. Link dorang aku tinggalkan di ruangan description kat bawah. Dan dalam video kali ini aku akan wish birthday kepada January's Babies dan pengumuman untuk giveaway 6 daripada 9. So aku harap korang dapat tunggu sampai penghujung video kerana mungkin andalah pemenangnya. Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Coverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Membuka tirai chapter ini, kita dapat melihat Kaido mengumpul dan menghirup udara dan awan di langit Onigashima. Kemudian dia satu kali. Bukan sahaja nafas yang berbau sake sahaja yang dikeluarkan, bahkan angin berbilah juga turut terbit dari Kaido tu. Dan kena ingat, serangan inilah yang telah memutuskan tangan Okiku sebelum ini. Namun kita dapat melihat 5 budak generasi baru ni seolah-olah tak ada masalah untuk mengatasi Kaido tu. Apabila kita dapat melihat Zoro menepis serangan tersebut dengan sebelah tangan sahaja, Luffy pula mengelak dengan lincahnya macam Jebon, supsap. Macam pelesit dia sudah hilang lah. Dia lari supsap macam peleset dia hilang. Manakala Law dengan mudah mengelak menggunakan teknik teleportasinya. Cuma untuk Kid dan Killer macam struggle sikit lah. Dan kita boleh tengok tangan kiri robot Kid telah terputus, tapi disebabkan kemampuan Devil Fruit Kid, tangan dia boleh tercantum semula. Luffy kemudiannya setelah berjaya mengelak serangan dari Kaido tadi, dia telah meluru betul-betul depan muka Kaido dan melampiaskan satu tumpukan
Gong Raifuru membuatkan badan Kaido pun telah melayang di udara lemah gemalai dan Kaido kelihatan macam lost conscious sekejap apabila kita boleh melihat anak mata hitam Kaido dah jadi putih kat sini. Sebaik sahaja Kaido sedarkan diri, tiba-tiba dia terasa di bahagian mulutnya macam ada tangan yang memegangnya. Rupa-rupanya itu adalah serangan susulan dari Kid dengan serangan bernama Gibson Slam yang membanting tubuh Kaido ke tanah. Kemudian muncul pula Law dengan serangan Gamma Knife yang disasarkan ke arah jantung Kaido, membuatkan sang Raja Buas itu menggelupo kesakitan. Namun setelah bertubi-tubi diserang, Kaido dilihat masih bernafas dan masih gagah untuk berlawan. Namun serangan dari pasukan budak-budak baru Naab belum lagi tamat. Kali ini giliran Killer pula meluru menyerang dengan serangan Sonic Scyther, dan dengan ajaibnya kita dapat melihat sabit Killer telah membesar dan membelah tubuh Kaido dan Killer cuba meluru ke arah kepala Kaido. Namun Big Mom telah menggagalkan usaha Killer dengan serangan petir Big Mom yang bernama Indra. Nampaknya Big Mom telah mengawal ruangan udara dengan Zeus dan bila-bila masa sahaja dia dapat merenjat petir kepada mana-mana opponent yang leka. Killer pun hampir jatuh ke tanah setelah serangan Big Mom dan Kaido cuba untuk menelan tubuh Killer kerana menurut Kaido, Killer ni juga bukan calang-calang fighter. Namun usaha Kaido pula dihalang oleh Luffy dengan serangan Rhino Schneider. Namun dengan pantas Kaido cuba untuk memulangkan serangan Luffy dengan mengumpulkan bola api di mulutnya dan melihat mara bahaya yang menimpa Luffy. Zoro meminta bantuan Law untuk melonjakkan dia ke udara dengan kemampuan Devil Fruitnya. Wajah, aku bukan baru aku orang lah, jerit Law sambil membantu Zoro. Yes, translation dia lain tapi aku rasa macam sesuai pula dialog aku ni. Bagus Law ni kan, marah-marah pun tolong juga. Sampai sahaja Zoro di udara bersama-sama Luffy, segera Zoro membelah api dari Blast Brave milik Kaido dengan serangan yang dia tiru dari King Emon itu, Flame Slice. Namun berterbangannya Zoro di udara bukan hanya untuk bertahan, bahkan Zoro juga telah bersiap untuk menyerang dengan style satu pedang dan aura yang bersimbah menyelaput pedang warisan Oden itu. Zoro telah bersiap untuk menyerang, melihatkan aura Shaitonic yang dihasilkan pedang Enma. Segera Big Mom menjerit, Kaido, elak, pedang tu bahaya, bodoh bangang kau jatuh ke terbang. Okey, yang part tu aku tambah sikit lah Dan hasil dari serangan Zoro tersebut, satu tanduk besar tengkorak Onigashima telah terpotong. Kalaulah libasan Zoro tu hinggap ke badan Kaido, mau terbelah dua badan Kaido. Lepas tu Kaido pun terkejut dan hairan macam mana aura Oden boleh tersembol keluar dari pedang Zoro tu. Dan Big Mom jekah Zoro, dah lah tu kau nak test budak-budak ni. Kemudian seperti Killer, Zoro juga menerima nasib yang sama. Zoro telah direnjat oleh serangan Big Mom dan Big Mom kemudiannya telah menyerang membuta tuli dengan petirnya yang bernama Heavenly Dominion Shiva's Wrath. Luffy, Law dan Kid dilihat telah menerima dampak dari serangan Big Mom tersebut. Namun apa yang mengejutkan Big Mom dan Kaido adalah Luffy masih mampu meloncat ke udara dan dilihat tak terkesan dengan serangan petir Big Mom. Langsung tak terkesan. Luffy pun bagi tahu yang dia adalah budak getah dan kita dapat melihat kecuakan muka dari seorang Yonko kat sini. Dan kalaulah Luffy yang ada keupayaan Soru Nomi, memang tercabutlah soul Big Mom pasal dia cuak dengan Luffy kan. Kemudian Kaido telah menyerang Luffy secara directly dengan serangan Blast Breath-nya. Namun serangan itu juga tidak mampu untuk mencederakan Luffy. Dan kat sini seorang lagi Yonko menunjukkan wajah yang cuak di hadapan Luffy. Kemudian Luffy telah menghujani Kaido dengan serangan Kong Gatling dan chapter pun tamat. Semakin hari semakin menarik, chapter demi chapter semakin besar watak Luffy ni di hadapan mata kita dan semakin kerdil even dua Yonko di hadapan mata Luffy. Kalau sebelum ni kita dapat tengok yang serangan-serangan musuh tak mampu mencederakan Kaido, tapi dalam chapter kali ni pula kita boleh tengok yang serangan-serangan Yonko pula, dua Yonko tak mampu untuk mencederakan Luffy walaupun serangan tersebut tiba bertalu-talu. Dan kita juga dapat melihat dalam chapter kali ni
ni, right hand man Luffy pun, Zoro dapat menepis serangan Kaido yang dengan susah payah mengumpul tenaga di langit tapi ditangkis macam tu je. Sedangkan serangan dari Zoro pula, walaupun pada aku tidaklah dalam full strength, pasal Zoro pakai gaya satu sword kan, itu pun menggelabah Big Mom suruh Kaido mengelak. So bagi aku dalam chapter kali ni yang menyerlah adalah Luffy dan Zoro. Luffy dari segi durability atau ketahanan badan dia, Zoro pula dari segi serangan dia. Dan dalam chapter kali ni juga kita dapat melihat yang pedang Enma tu macam membesar sikit kan. Dan yang syoknya adalah sabit si killer pun tiba-tiba dapat membesar, memanjang macam tongkat sakti Suzikon. So bermakna mungkinkah pedang Enma juga dapat membesar dan mengecil? Pasal bukan apa, saiz Oden kan besar dan Oden pegang Enma muat-muat je kat tangan dia. Sedangkan Zoro ni lagi pendek dan kecil daripada Oden. Tapi yang pelik, Zoro pun pegang Enma muat-muat kat tangan dia. So pada akulah, possibly yang pedang Enma tu pun boleh mengecil dan membesar. Bukti adalah pada sabit killer tu lah, dan masa Zoro nak serang Kaido. Pasal bukan apa, payah jugalah kalau kita nak kaitkan saiz pedang Enma tu selain dari bukti-bukti yang ada dalam chapter ni. Lepas tu scene Big Mom suruh Kaido elak daripada serangan Zoro tu, nampak macam Big Mom juga dia ada future sight. Lepas tu yang menariknya pada aku dalam chapter kali ni dan chapter-chapter yang lepas adalah Devil Fruit Kid. Ada sedikit sebanyak kemampuan Devil Fruit milik Douglas Bullet yang kita boleh tengok dalam movie Stampede sebelum ni kan. So kita dah boleh bayangkan dah Awakening Devil Fruit Kid nanti macam mana. So gang, macam mana menurut kalian? Please drop your comment kat bawah untuk sebarang penambahan info dan komen. Dan macam mana yang korang boleh tengok sekarang ni, ini adalah sweater yang aku dapat hadiah daripada AH.Anime Store. So kalau korang berminat untuk dapatkan sweater ni, korang boleh usah IG shop AH.Anime Store. Tengok belakang ada gambar Mugiwara punya Jolly Roger. Dan ada banyak gila pilihan pakaian anime yang menarik. Ada hoodies, topi, kasut, lampu, t-shirt dan banyak lagi lah. Ada banyak desain Naruto dan One Piece. Dan hari tu pun dia ada send kat aku hadiah kasut ni. Merecik siot. Dan korang mesti akan terkejut dengan harga dia. Sangat-sangat berpatutan dengan rupa, desain, kecantikan produk-produk dia. So korang boleh follow IG AH.Anime Store untuk maklumat lanjut. Okay? Dan dengan aku sekarang ni juga adalah channel speaker tetap aku, which is Anime Rider 97. So dia banyak menghasilkan konten-konten tokusatsu macam Kamen Rider dan Ultraman. Sekarang ni dia baru ada 4,000 subscribers as at video ni dihasilkan, dan telah berjaya mengeluarkan 76 videos dalam channel dia. So aku rasa after all his effort, kita patut bagi dia lebih banyak lagi subscriber so that dia lebih bertambah semangat. Jom guys, kita support Bro Fatih dari Anime Rider 97 ni supaya dia dapat capai 10,000 subscribers secepat mungkin. Dan momen yang dinanti-nantikan, pengumuman giveaway 6/9 jatuh kepada So tahniah kepada pemenang, dan kepada yang kurang bernasib baik yang tak berjaya, jangan risau, terus melekat dengan channel dan IG Kimisko Verto. InsyaAllah mungkin lepas ni andalah pemenang seterusnya. And before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita rasa macam hari kita hari ni kurang bagus, kurang ceria, kurang munasib. Sebenarnya rahsia di sebalik hari yang baik adalah sikap kita, attitude kita. Sekiranya baik sikap kita, maka baiklah hari kita. Untuk itu, selalulah mendengar kata-kata semangat di awal-awal pagi supaya attitude kita dapat disemarakkan seawal pagi hari lagi. Ingatlah, perjalanan menuju kejayaan itu jauh dan berliku, dan kejayaan hanya akan tercapai apabila bersama-sama kita ada Allah. Jangan tinggalkan Allah kita. Sesibuk apapun hari kita, lapangkanlah masa untuk mengadu dan berdoa kepadanya setelah selesai sembahyang. Hanya Allah Maha mendengar, hanya Allah Maha melihat, dan hanya Allah Maha mengetahui. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi